Assalam sahabat. Pagi ini marilah Subhanallahil kita sambil menyaksikan video klip saya ini, Baik. sambil itu kita mendengar tazkirah pagi yang bertajuk Sekarang masuk tasbih, berkaitan tahmid, dengan tasbih, takbir dan tahlil. Marilah tahmid kita dan sama-sama takbir, tahlil. Tasbih mengambil itu sedikit ilmu subhanallah, daripada video klip mensucikan ini. Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi intiqad kita wabarakatuh. daripada menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua disebutkan dengan tasbih, membersihkan Allah taala ataupun disebutkan dengan tanzih, membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tasbih ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa sahaja hal keadaan kehidupan kita. Kita besarkan Allah Subhanahu wa taala yang terutama berbanding dengan yang lain. Disebutkan dengan takbir. Yang ketiga, yang keempat, tahlil. La ilaha illallah, lagi besar. Semua perkataan-perkataan yang sayudianya sentiasa berada di mulut kita, sentiasa berada dalam hati kita. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, untuk memperbaharui kita punya iman, banyakkan bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, hadis hari ini nak bincang tentang satu keutamaan tasbih dan tahmid. Yang kata Nabi SAW, dua kalimah yang ringan pada lidah, tak payah pun nak sebut. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kataan ringan pada mulut, tapi kata Nabi SAW, saqilatani fil mizan, tapi dia berat pada mizan, pada timbangan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Besar tuan-tuan. Sebab tu baca hadis ni kelebihan dia dapat kita beramal. Mudah-mudahan kelak nampak. Kalau sekiranya kita tak baca hadis, kita tak belajar, tak duduk dalam majlis ilmu, mana kita nak tahu, maka tidak gairah untuk kita melakukan amal ibadah. Sebab tu kita nak ada tarikh, rasa cinta, rasa seronok melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bab pahala ni dia terhenti atas nas. Apabila ada nas yang menyatakan perkara tersebut, maka boleh kita i'tiqadkan dengan pahala. Pahala begitu begini kalau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabitlah perkara tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, habibatan ila rahman, satu dua kalimah ini berat pada mizan di akhirat nanti. Dia merupakan pemberat di mizan kita, tempat kita nak timbang amal ibadah nanti di akhirat. Dia menjadi satu tempat yang satu pemberat di akhirat. Habibatan ila rahman, dicintai oleh Tuhan yang bersifat dengan sifat rahman, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan pahala kepada seseorang dengan tiada had Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi. Subhanallah wa bihamdihi, perkataan itu adalah subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bihamdihi, serta dan juga dengan pemujian kepadanya, subhanallahil azim, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar.
Hadis lain, hadis tasbih menghapuskan dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi sehari sebanyak 100 kali, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini kelebihan pula dengan kita menyebut subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali satu hari. Nonton dalam kita baca hadis daripada awal sampai sekarang, berapa banyak agak-agak yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hari 100 kali. Boleh kita amalkan 100 kali sehari. Banyak entah itu Allah dulu pun 1 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh 100 kali. Seperti yang saya sebutkan, bahawasanya ada amalan-amalan yang kita boleh istiqamah, ada amalan-amalan yang kita kena amal. Amal ni satu dulu, satu bab, yang ni beramal dengan ilmu. Bila kita dah sampai ataupun kita dah tahu, kita dah bacakan hadis ni, tuan-tuan dah dengar, kita dah pun dengar perkataan Nabi SAW tentang perkara satu-satu amalan, wajib kita buat dahulu, buat juga sekali. Pernah buat tak ni? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis dulu sebut 100 kali baca, satu hari. Ada kelebihan, maka kita bacalah sekali maknanya amal teruslah. Maknanya kita taklah jadi orang yang tidak beramal dengan ilmu. Maknanya kita beramal dengan ilmu dah. Dapat sekali, dapat dah bacaan hadis Nabi SAW, kita beramal. Biar sekali pun tak apa. Tapi ada amalan-amalan yang kita ambil sebab kita tak mampu nak buat semua. Memang nak mampu. Semua hadis tuan-tuan baca dalam kitab Bukhari ni semua, banyak amalan-amalan lagi, panjang-panjang tak tu kan. Sebab tu orang yang mengaji kitab-kitab Bukhari kadang-kadang daurah kitab Bukhari, dia kena amal kan? Walaupun tak boleh amal setiap hari, amal setiap hari istiqamah, amal sekali, jadi beramal dengan ilmu. Kalau tak amal langsung, itu tak beramal dengan ilmu. Ngaji dah tapi tak beramal, itu sampai ke tahap takutnya kita dimimbangi orang yang tidak beramal dengan ilmu. Ilmu dah ada. Kan? Jadi subhanallah wa bihamdihi ini satu hari 100 kali buat. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan ni banyak banyak tu pun kalau sekiranya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau ada hadis macam ni, para ulama bincang dosa yang mana dosa kecil. Banyak dosa kita tu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dengan istighfar, dengan kita istiharkan dan diri kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka itu disebutkan dengan taubat kalau sekiranya kita melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu. Keutamaan mana yang lebih nak diutamakan? Dia ada banyak berkaitan dengan aulawiyah. Diutamakan yang waktu yang sempit berbanding dengan waktu yang luas. Okey, surah Al-Mulk
Dia ada luas waktu. Nabi SAW sebut kelebihan dia baca di waktu malam. Siapa yang baca waktu malam daripada maghrib sampai ke subuh tu ada waktu malam, maka bila-bila masa pun kita boleh baca. Tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar itu secara khusus. Masa dia sempit. Bila? Lepas sembahyang. Mana yang lebih diutamakan? Subhanallah tu lah. Jadi maknanya subhanallah tu patut jangan tinggal. Tapi bukan kata salah lah kalau tuan-tuan buat kan. Lepas baca ayatul kursi terus baca tasbih, terus baca surah Al-Mulk. Saya pun ada buat juga kadang-kadang nak masjid. Saya sekali kan dia tinggalkan tasbih ni. Sebab kalau sunat ni kadang-kadang kita kena tinggalkan nak menunjuk kepada orang ramai atau orang awam yang kadang-kadang tak faham dan sebagainya. Bukan semua ngaji kan. Jadi tak faham, takutnya dia kata perkara tersebut adalah wajib. Tu kadang-kadang kalau ada majlis dan sebagainya takut tinggal surah Al-Mulk. Jangan nanti orang yang jahil atau orang yang tak duduk dalam majlis ilmu tak tahu kan. Jadi ingat Faisal ni mesti kena baca Al-Mulk. Dia faham gitu. Jadi subuh Jumaat pun sama juga. Subuh Jumaat kan baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan kan. Kita dah bincang dalam bab solat Jumaat kan. Sembahyang itu kalau sekiranya kita dah amal selalu tiap-tiap kali hari Jumaat subuh kita akan baca dua surah ni. Kita bimbang orang ramai faham sembahyang subuh mesti hari Jumaat mesti kena baca ni. Aku tiba-tiba dia terlambat hari Jumaat tak datang, nak sembahyang macam mana aku ni? Dia tak tahu mana wajib mana sunat pun dia rasa benda tu wajib. Maka dia rasa dia sembahyang macam mana aku nak sembahyang ni? Ada surah Sajdah aku tak hafal. Dah dia dengar tiap-tiap kali dia pergi sembahyang kan, sembahyang subuh dia mesti Sajdah, sembahyang subuh mesti Sajdah, atau sekali-sekala tinggal. Sekali-sekala tinggalkan. Tasbih tu pun tiap-tiap kali sembahyang, lepas sembahyang buat, itu jadi kelaziman. Baik, sekali-sekala imam tinggalkan. Terus dia baca doa. Nak kata boleh, nak kata kalau nak buat macam tu harus. Tak. Lepas tasbih, lepas ni astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus baca doa. Boleh tak? Boleh ya? Harus nak cerita boleh. Jadi orang ramai pun tahu boleh rupanya. Tapi kebanyakannya maknanya nak faham kata bahawasanya kebanyakan waktu kita buat. Tapi sekali-sekali kita tinggal. Apatah lagi imam lagi lah. Dia jadi tempat orang lihat. Orang ramai yang akan lihat. Itu kebijaksanaan orang dulu untuk mentarbiah umat daripada kali. Nak tengok macam mana orang ramai, keadaan orang, mungkin keadaan orang yang tak faham dan sebagainya. Jadi itu tempat untuk kita nak mengajar. Kadang-kadang mengajar ni tak mesti nak duduk macam ni. Perbuatan kita juga kadang-kadang menjadi satu tempat untuk ikutan. Orang nak tengok, orang nak tu keadaan dia lah. Jadi kaitan dengan tasbih tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan. Kelebihan dia belum baca lagi. Bulan depan ataupun tuan-tuan boleh baca dulu. Kalau boleh jangan tinggalkan untuk infradi kita. Itulah amalan-amalan mungkin ada sedikit yang kita buat. Kita nak buat seperti mana para sahabat tak berkemampuan kita kan, nak baca. Kita baca Quran dulu kan. Bagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Sayyidina Osman bukan Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Osman dibaca Quran, khatam Al-Quran dengan satu rakaat malam baca Quran. Kita tak tahulah macam mana dia baca, tapi disebutkan dalam manaqib begitu Sayyidina Osman habiskan khatam Al-Quran dengan satu rakaat sembahyang malam. Allah kan. Jadi macam mana kita nak ikut Nabi kan, dah lagi lah payah. Kita ambil lah sedikit yang mampu untuk kita buat. Jangan tinggal tasbih tu. Dia ada kelebihan-kelebihan yang Nabi SAW sebutkan. InsyaAllah mudah-mudahan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang atas kekurangan jahilan diri saya sendiri, saya mohon maaf banyak-banyak. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإنزال الملائكة المقربين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.